Baik penonton, kita sudah pun menghampiri penghujung bulan Zulkaidah 1442 Hijrah dan sudah pastinya kita akan menyambut sambutan Hari Raya Aidil-Adha tidak lama lagi. Jadi ibadah korban merupakan satu perkara yang perlu kita fahami bagaimana cara untuk kita memberikan ataupun jalankan ibadah korban dengan situasi pandemik semasa sekarang ini dengan keadaan norma baharu. Jadi sekarang ini kami ingin mewar-warkan kepada anda berkenaan program Kembara Korban. Jadi bersama saya secara Skype sekarang ini adalah Ustaz Syamsul Debat, Duta Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, mungkin untuk permulaan ini Ustaz boleh terangkan berkenaan serba sedikit latar belakang Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM serta apakah yang ingin dikongsikan kepada penonton berkenaan program Kembara Korban 1001 Asnaf ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak menawar. Jadi kalau kita tengok Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni sebuah perkumpulan amal yang bergerak dalam 3 tahun dan memberi kebajikan kepada golongan fakir miskin tanpa mengira latar belakang, bukan keturunannya, memang kita bantu. Dan bantuan yang diberikan masuklah bantuan makanan harian, bantuan kecemasan tunai, bantuan sokongan kesihatan, bantuan sokongan-sokongan lain yang kita boleh bagi, dan kita bagi juga kita banner yang kita buat perbaikan rumah-rumah daif yang rumah asnaf yang daif, dan begitu juga kita dah terbitkan majalah Suara Asnaf yang mana kita akan laporkan segala bantuan-bantuan kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Dan untuk siaran hari ini kita berbincang tentang korban 1001 asnaf. Kita memang buat program kepada korban ini sekarang yang mana pada tahun lepas kita buat fokus kita kepada negara Afrika dan dalam negara yang mana kita dapat lebih daripada 30,000 penyertaan. Alhamdulillah. Dan kalau kita melihat pada tahun ini kita masih lagi buat di negara Afrika dan sebagai penambah penambah pasal untuk tambah baik tahun ini kita juga memberi melaksanakan ibadah korban di Gaza, Palestin. Yang mana alhamdulillah kita buat program dengan orang kata dengan sungguh-sungguh dengan persediaan yang rapi bagi memastikan mereka yang memerlukan mendapat manfaat daripada apa yang kita laksanakan ini. Dan untuk maklumat lanjut boleh kita lawati saja www.bim.my insya-Allah. Anda semua boleh tengok apa juga penerangan korban ini di sana. Baik, mungkin Ustaz boleh kongsikan juga berkenaan kelebihan yang dimiliki oleh YBIM dalam penganjuran ibadah korban bagi tahun ini, dan juga dalam erti kata lain kita kongsikan kepada orang ramai kenapa mereka mesti memilih untuk melaksanakan ibadah korban bersama dengan YBIM untuk tahun ini Ustaz. Untuk ibadah ini kelebihan yang sangat ada 5 kelebihan. Kelebihan yang pertamanya adalah sistem ibadah korban yang sangat teratur dan profesional. Sebabnya yang saya Malaysia adalah merupakan satu-satunya penganjur korban yang mendapat persijilan ISO 9001-2015. Itu yang pertama. Dan yang atur resikonya risau soal nama tetap, kemudian pula penyelewengan dan sebagainya. Perlu risau. Siap sijil penyertaan, resip. Kedua, harga yang istimewa berpatutan. Kita pun tahu dengan kekangan komisioner, ada masalah kekangan dan sebagainya. Bayangkan satu bahagian baru 300 dan harga satu ekor lembu RM230 murah. Yang ketiga, kekuatan sokongan logistik daripada negara-negara yang terbabit. Kita mendapat kerjasama yang baik daripada penguasa agama Palestin, kerjasama yang baik daripada pejabat mufti Afrika, yang mana makluman Yayasan Budi Ihsan Malaysia telah dilantik sebagai wakil korban di sana. Yang keempat, dengan caranya kita boleh call atau semuanya boleh diuruskan melalui atas talian saja. Dan begitu juga 2 dalam 1. Dalam 1, kita bukan hanya beri bantuan risiko ini kepada luar negara, tetapi juga ucapan asnaf dan mereka yang memerlukan dalam kita.
Baik Ustaz. Tadi Ustaz ada menyebut berkenaan pelaksanaan ibadah korban bukan sahaja di dalam negara tapi memberi fokus juga kepada negara-negara seperti di Afrika dan juga di Gaza, Palestin. Jadi mungkin Ustaz boleh terangkan kepada penonton kenapa relevannya kita melaksanakan ataupun menganjurkan ibadah korban di luar negara, khususnya di negara-negara yang terjejas ini Ustaz. Kalau kita tengok di dalam negara kita Malaysia, insya-Allah kita tak boleh risau. Sebab dalam negara kita bukan mereka yang susah, memang ada mereka yang memerlukan. InsyaAllah, keprihatinan rakyat Malaysia ni memang luar biasa. Kebanyakan di taman-taman pun sama. Susah macam mana pun, insya-Allah bekalan daging korban ni akan sampai. Cuma mungkin adalah satu dua tertinggal sebab tetapi ini kebanyakan akan dapat korban. Tapi kalau kita tengok senario di Gaza, Palestin, bayangkan sekarang dah lebih 2 bulan. Bayangkan saudara-saudara kita di Gaza, Palestin diserang dan juga ditekan oleh pihak Zionis, menjadikan mereka keadaan tidak pasti bagaimana caranya mereka nak mendapatkan lagi korban. Maka justru YBIM tampil untuk membantu. Jadi anda semua boleh berpeluang untuk join kita, untuk sama-sama memberikan semangat untuk sertai korban dan bantu mereka di Gaza. Begitu juga di Afrika. Di Afrika, bayangkanlah, seawal jam 12 malam pada tahun lepas, 12 malam mereka dah beratur sebab nak ambil lagi korban pagi esok. Susah-susah kita tak susah macam dia. Bayangkan, kotak siapkan cecah air makan. Mereka tak kepalkan tanah liat, lumpur ni bakar jadi biskut pada mereka. Dan kita menyangka mereka minum air teh susu. Rupanya apa yang mereka minum? Mereka minum air lopak. Air itulah yang jadi minuman mereka. Jadi susah-susah kita tak macam mereka. Kalau kita pada hari ini, kita cuba buat yang terbaik. Malah asnaf di dalam negara, kita juga ada booking sesiap 20 ke 50 ekor lembu yang sudah siap sedia untuk kita sembelih untuk korban, bantu juga asnaf di dalam negara. Jadi tak tengok soal orang kata hanya sibuk tengok orang dalam negara pun kita tak tahu, dan yang banyak susah ni kenapa tak tolong. Jadi insya-Allah YBIM buat dan kita dapat kerjasama baik daripada pihak Akadmo, pihak kerajaan, Jerakan Transformasi Rutin. Insya-Allah semuanya kita akan cuba buat yang terbaik, bantu bukan hanya di luar negara tapi juga asnaf negara yang memerlukan. Insya-Allah. Baik Ustaz, kita ingin tahu juga apa antara sasaran pengagihan ibadah korban bagi YBIM tahun ini dan juga bagaimana cara pengagihannya di luar negara Ustaz. Di luar negara ni kita alhamdulillah kita bukan hanya orang kata bukan sekadar bayar dan bagi, tak. Alhamdulillah tahun macam tahun lepas dan tahun ini insya-Allah kita ada lebih kurang kira-kira 3,000 petugas yang berpengalaman dan profesional akan bantu kita. Bukan hanya di Malaysia, tapi juga di luar negara. Bayangkan 3,000 petugas kita dah bersedia di sana. Dan insyaAllah, kalau kita tengok, kerja kita menjual senarai namanya, memang kita pengiktirafan. InsyaAllah. Itu sebabnya YBIM dia tak takut bila nak buat keluar negara. Sebab apa? Sebab kita mendapat kerjasama baik dan pejabat Afrika sendiri mengesahkan adalah liputan dalam berita menunjukkan bagaimanakah kerja-kerja yang kita lakukan menjadikan YBIM berlatih sebagai wakil tunggal untuk menguruskan ibadah korban di sana. Dan kita tengok usaha yang dilakukan oleh YBIM ini mendapat liputan meluas oleh media di Nigeria, di Rwanda, Mali, Chad, di negara-negara Afrika. Bayangkan, bukan hanya di Malaysia, tapi juga di negara. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan pada tahun ini tak perlu risau sebab petugas kita, lebih 3,000 petugas kita bersedia untuk melaksanakan tugas untuk melaksanakan pada tahun ini. Baik Ustaz, mungkin dalam ruang masa yang ada ini mungkin Ustaz boleh war-warkan sekali lagi bagaimana penonton boleh mendaftar bagi program ibadah korban bersama YBIM ini dan juga kelebihan yang akan mereka perolehi Ustaz. Memang saya kata tadi senang aja, tak susah. Itu yang pertamanya. Kita boleh hubungi talian yang tertera di skrin tu. Okey, hubungi nombor ni, kita call, dan kemudian begitu juga kita boleh layari website YBIM sana www.ybim.org.my. Dan boleh juga dengan cara kita mengimbas QR code. QR code yang ada QR yang ada dekat skrin tu, kita boleh scan dekat phone kita tu, scan, kita dah boleh sertai. InsyaAllah, anda call, anda masuk dekat website atau anda tekan QR code,
akan guide dan pandu anda macam mana cara untuk kita ibadah korban. InsyaAllah ibadah korban terjamin. Kita akan dengan serta-merta kita akan berikan resit bayaran dan kita juga akan berikan nanti sijil penyertaan setelah ibadah korban selesai dilaksanakan. Dan kepada mereka yang bertuah, kita juga ada menyediakan hadiah-hadiah istimewa untuk yang jadi kalau nak tahu apa hadiah dia, daftar korban sambungan YIF. Baik. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syamsul Lebat, Duta bagi YBIM atas perkongsian berkenaan program Kembara Kurban 1001 Asnaf. Dan untuk anda mengetahui dengan lebih lanjut ini, anda boleh mengetahui melalui laman sesawang rasmi mereka iaitu www.ybim.org.my. Baik penonton, kita akan berehat seketika, kembali selepas ini.